Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebentar tadi saya dah tunjukkan video penerangan mengenai bunyi. Antaranya ialah bunyi dihasilkan melalui getaran, bunyi dapat bergerak ke semua arah, bunyi boleh dipantulkan dan beberapa fenomena bunyi. Pantulan bunyi. Jadi kita teruskan kepada subtopik yang seterusnya, iaitu bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan. Sebenarnya bukanlah perbuatan je yang ada berfaedah dan memudaratkan, tapi bunyi pun sebenarnya ada berfaedah dan yang memudaratkan. Bunyi memberikan pelbagai kesan kepada kehidupan kita. Bunyi yang berfaedah ni lebih kepada bunyi yang memberikan kebaikan lah, ataupun bunyi yang baik lah. Kalau bunyi yang mudarat ni biasanya mengganggu lah. Sebagai contoh lah, macam berfaedah ni contohnya macam alunan Al-Quran, nasihat, ataupun pengajaran, pendidikan. Kita tengok video-video pendidikan, keluarkan bunyi yang baik. Bunyi yang memberikan faedah kepada seseorang. Tapi kalau bunyi yang mudarat ni yang lebih pada mengganggu, yang memberikan kesan buruk, yang tak elok lah, senang kata. Jadi kita tengok situasi yang pertama. Situasi pertama, bunyi suara membolehkan kita berkomunikasi. Bunyi muzik boleh menghiburkan. Daripada situasi pertama ni, kita tahu yang bunyi ini mendatangkan faedah dari segi memudahkan berkomunikasi serta menghiburkan. Situasi yang kedua pula, bunyi siren ambulans memberikan isyarat kecemasan. Ini dah sah-sah tengok kat sini bunyi yang berfaedah. Sebab cuba bayangkan kalau tak ada bunyi siren ambulans, tak ke susah macam mana orang kereta depan nak tahu ada ambulans dekat belakang nak lalu, dan tak ke susah orang yang kerja bawa ambulans ni untuk ingatkan orang depan bagi laluan. Jadinya pentingnya bunyi siren ambulans ini. Yang ketiga, situasi ketiga ialah bunyi deringan telefon. Bunyi deringan telefon memberikan makluman ada panggilan masuk. Kita bayangkanlah, kita memang selalulah kadang-kadang kita senyapkan phone kita. Kita letak phone kita dalam mode senyap, tak ada bunyi. Jadi kita tak tahu pun ada panggilan masuk, tak tahu pun ada mesej masuk. Jadi dengan adanya deringan telefon akan membantu memberikan maklumat yang ada panggilan masuk, ada mesej masuk, ada email masuk. Jadi bunyi deringan telefon adalah bunyi yang berfaedah. Untuk situasi keempat, persekitaran yang bising menyebabkan kita sukar berkomunikasi. Ini dah masuk bunyi yang memudaratkan. Sebab kita tengok ini sukar berkomunikasi. Contohlah macam dekat pasar pagi lah, pasar yang sesak nak beli ikan sebelum PKP lah. Pasar ramai orang, bising, yang penjual sana tengah promosikan ikan dia, yang penjual sana tengah promosikan sayur dia, yang penjual yang sebelah sini pula promosikan ayam dia. Jadinya bising, yang ni cakap ni, yang ni cakap ni, yang ni seorang tanya harga. Jadi memang bising lah, huru hara dekat situ. Jadinya bila orang tu nak bercakap dalam telefon ke, atau nak bercakap dengan orang sebelah dia ke, memang dah jadi sukar lah, jadi payah. Sebab dah terlampau bising, dah bercampur aduk suara. Jadi ia menyukarkan komunikasi. Yang situasi kelima ialah bunyi bising kenderaan boleh mengganggu ketenangan dan menyebabkan tekanan emosi. Contohlah kalau kenderaan tengah dalam kesesakan lalu lintas, biasalah tu kalau tersondol ke apa ke, nanti bunyi horn lah, ataupun lambat sangat bunyi horn lah. Jadinya sini bunyikan horn, yang situ bunyikan horn, yang seorang buka tingkap jerit cepatlah. Jadi dah bising. Kepada orang lain dah jadi satu gangguan. Mungkin orang lain cuma tenang. Jadi disebabkan terlampau bising, dia punya ketenangan pun terganggu. Jadi bunyi bising kenderaan ni biasanya ialah bunyi yang memudaratkan untuk semua orang. Yang seterusnya, situasi keenam, bunyi bising yang didengar secara kerap atau terlalu kuat boleh menyebabkan masalah pendengaran. Masalah pendengaran ni ialah kemudaratan daripada bunyi-bunyi yang memudaratkan ini. Sebagai contohlah, saya bagi nama dia Kumar. Kumar ni berjalan sebelah abang kontraktor yang tengah buat pembaikan jalan ni lah, tengah betulkan jalan. Bising tak alatan ni. Jadi Kumar ni berjalan lah dekat sangat-sangat. Dia rasa macam biasa, tapi sebenarnya dah terlampau kuat untuk tahap pendengaran seseorang manusia. Jadi balik tu dia dengar macam, ya Allah, kenapa tak dengar ni? Kenapa macam
macam tak dengar sangat telinga saya ni. Jadi dia pergi doktor. Rupanya ada masalah pada gegendang. Mungkin gegendang dia luka ke atau koyak ke, dah jadi satu masalah. Okay, abang ni, kalau tengok abang kontraktor ni, tengoklah dia pakai ada satu warna kuning dekat telinga dia. Kita ingat tu headphone kepala, tak. Itu sebenarnya pelindung telinga dia. Sebab alatan ni terlampau kuat. Jadi dia perlu lindung telinga dia. Tapi Kumar tak pakai pelindung telinga. Sebab itulah telinga dia akan mengalami masalah kalau dengar terlampau kuat dan terlampau lama. Okey, seterusnya, kekuatan bunyi diukur dalam unit desibel. Okey, setiap bunyi memang akan diukur dalam unit desibel. Ada mesin ataupun ada alatan dia, alatan untuk ukur kekuatan bunyi. Bunyi kuat yang melebihi 85 desibel boleh merosakkan telinga. Jadi, untuk mereka yang rajin, yang selalu pakai earphone ataupun phone telinga ataupun headphone, phone kepala, yang selalu guna, lagi-lagi time PDPR ni, masing-masing nak dengar lebih jelas, jadi gunakan earphone, gunakan headphone. Jadinya hati-hati, jangan gunakan volume yang terlampau tinggi kerana ia akan memudaratkan kita punya pendengaran. Kadang kita tak sedar masa tu telinga kita ada masalah, tapi dah lama-lama nanti kita akan rasa sakit, akan rasa macam tak selesa dekat telinga. Tu masalah dah dekat bahagian gegenang telinga. Mungkin gegenang telinga akan terluka ke atau terkoyak. Jadi sebagai langkah jaga-jaga, jangan gunakan phone telinga ataupun phone kepala menggunakan volume yang kuat. Cuba perlahankan nada dia. Okey. Kan bunyi yang mudarat sebenarnya akan mendatangkan pencemaran bunyi. Bunyi yang terlampau bising ataupun yang terlampau kuat ni sebenarnya akan datangkan pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi biasalah, nama pun pencemaran, mestilah yang memudaratkan, kan. Okey, jadinya bunyi yang terlalu kuat atau bunyi yang tidak diingini dapat dikurangkan supaya lebih senyap atau kurang jelas. Jadinya ada cara macam mana kita nak atasi pencemaran bunyi ataupun bunyi yang memudaratkan itu. Okey, yang pertama ialah petugas di landasan kapal terbang menggunakan pelindung telinga untuk melindungi telinga supaya tidak rosak akibat bunyi pesawat yang terlalu kuat. Orang yang bekerja dekat landasan kapal terbang, dia bekerja dekat sangat-sangat dengan kapal terbang yang sedang hidup, enjin yang hidup. Jadinya enjin kapal terbang yang hidup, kapal terbang yang sedang mendarat ataupun yang nak berlepas, mereka, kapal terbang ni sebenarnya mengeluarkan bunyi yang sangat kuat yang memang melampaui kemampuan telinga manusia. Jadi sebagai satu langkah supaya tak ada masalah pada dia punya pendengaran, abang ni nampak tak, abang petugas ni pakai pelindung telinga supaya dia dapat kalislah bunyi tu. Sama ada dia mungkin tak dengar langsung ataupun dia hanya dengar tapi perlahan sahaja. So membantulah dia sebab dia bekerja dekat landasan ni sangat lama dalam jangka waktu yang panjang, jadi berbahaya untuk dia. Okay. Situasi yang kedua pula ialah penyerap bunyi seperti permaidani, langsir dan tingkap boleh mengurangkan getaran bunyi. Okey, sebagai contohlah, saya bagi contoh. Kalau awak masuk rumah yang kosong, yang tak ada apa-apa, baru pindah lah. Awak masuk, okey, awak akan dengar suara awak lebih kuat daripada biasa sebenarnya. Awak akan dengar dengan gema-gema dia sekali. So, jadinya suara kita akan jadi lebih kuat, jadi lebih bingit, jadi lebih bising. Okey, jadinya dengan adanya langsir, permaidani, alat-alatan dalam rumah, perabot, sofa, sebenarnya itu ialah salah satu alatan ataupun medium penyerapan bunyi. Jadinya bunyi tu akan bukan hilang lah, bunyi tu akan berkurangan lah, jadi akan jadi lebih perlahan. Jadi rumah, kalau awak masuk rumah yang ada perabot, yang dah siap tak perabot, permaidani, langsir, dan rumah yang kosong, yang memang totally kosong, yang sepenuhnya kosong, tak ada langsir, tak ada permaidani, awak akan dengarkan rumah yang kosong itu lagi kuat, lagi bising bunyinya kalau awak jerit berbanding rumah yang ada barang-barang dalamnya. Okey. Dan yang ketiga ialah, tengok gambar ni. Ada orang sedang berbincang, ada kenderaan lalu lalang dan pokok. Sebenarnya pokok ni membantu dalam penyerapan bunyi ataupun menghalang bunyi daripada menjadi bising. Okey, kan saya ajar tadi, pantulan bunyi berlaku pada permukaan yang keras.
Tetapi kalau permukaan tu lembut ataupun ni lembut, kalau awak baring atas daun, daun kan lembut kan. Kalau longgok-longgok-longgokkan daun, rimbun-rimbunkan daun dan awak baring atas daun tu kan lembut kan. Jadi pada permukaan yang lembut akan memudahkan penyerapan bunyi. Jadinya orang yang sedang berkomunikasi ini atau sedang berbincang ini tidak akan terganggu dengan kereta ataupun lori lalu lalang, sebab ada pokok yang membantu menghalang ataupun menyerap bunyi-bunyi yang bising daripada jalan raya dekat sebelah ni. Jadi tak mengganggulah perbincangan diorang. Okey, jadi itu saja topik ataupun unit 6 bunyi ini. Daripada awal sampai pada akhir saya dah rangkumkan. Okey, jadi terima kasih kelas. Bye.